Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Selamat kembali semula ke kelas video post production. Minggu lepas saya ajar apa? Siapa ingat? Yang teks tu sir. Teks. Bukan kelas lab, bukan kelas lab. Kelas ni. Kelas ni lecture. Kalau lecture saya ajar apa ni? Siapa ingat? Saya pun sedang blur. Siapa ingat? Minggu lepas saya jawab apa? Filing system. Filing system. Filing system. Saya tunjuk apa betul. Okey, saya ingat filing system. Tapi saya tunjuk apa Saya tunjuk tak macam mana nak manage file? Ada saya tunjuk nak manage file tak? Bukan. Yang saya cakap macam kalau filing system tu, kalau saya ikut by date apa semua tu je lah. Betul. Tapi saya tunjuk awak tu dekat dalam yang Adobe Premiere, Adobe apa, After Effects After Effects. Oh, okey. Alright, okey. Lagi kurang. Right, okay. So, kalau macam tu, sekejap saya dah baca editing principle. Editing principle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, right. Right, okay. Untuk minggu ni, kita akan continue balik dalam kita punya filing system. Saya akan briefkan dengan lebih detail lah macam mana kita nak manage kita punya filing system dan sebagainya supaya nanti you guys tak berterabur lah in terms of you guys punya filing system you guys tu macam mana. Alright, okay. Sebab kalau ikutkan kat sini dia just bukan filing system, dia media management, review dan sebagainya lah. Alright, okay. Sekejap, I will show you guys. Saya cari bla 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 bla. Right, rushes. Okay. Okay, right.
Okay. Alright, okay. So back to filing system kita Okay. Whenever bila kita dah habis shooting, okay. Whenever bila kita dah habis shooting nanti later on, okay. So possibility nanti you guys akan ada multiple file, okay. Ada yang file by date, yang ada different camera dan sebagainya. So saya nak tunjuk you guys macam mana kita boleh orang kata kita boleh optimizekan kita punya filing system dalam komputer dulu, okay. And then baru kita masukkan dekat dalam kita punya software lah. Okay. So saya akan share you. Alright. Boleh nampak tak? Boleh sir. Boleh nampak Right, okay. Okay. So, ini adalah sample of filing system yang maybe you guys boleh ikut lah. Saya ada sample filing system saya yang lain tu. Okay. Tapi saya akan tunjuk dulu ini. Okay. So, first of all, once kata you guys dah habis shooting. Okay, you guys habis shooting, you guys kena select what kind of area you guys nak save ataupun you guys nak store you guys punya file. Alright, okay. Macam for example, dekat dalam saya punya sistem ni, alright, okay. So, saya ada banyak storage system lah. So C was my punya local, yang saya punya internal, and then the rest ni was saya punya backup lah. Okay. So it's upon to you guys nak buat macam ni. Macam saya tak ada external hard disk untuk saya gunakan sebab sekarang ni saya masih lagi ada slot untuk saya gunakan internal lah. Semua internal tapi saya buat backup. Dan setiap satu ni adalah satu hard disk. Jadi total dalam saya punya slot PC saya ni, saya ada 5 hard disk. Dalam saya punya slot PC. Okey. Kenapa saya buat storage system macam ni? Sebab apa? Saya tak suka buat satu hard disk, dia akan buat apa ni? Apa kita panggil tu partition. Pernah buat partition kan? Pernah ada yang sini selalu buat partition tak? Pernah. Pernah buat partition Alright. Okay. So setelah lama saya menggunakan hard disk dan bila saya keep going buat partition, there was one problem yang akan jadilah. Okay. Tambah-tambah lagi whenever we work with a very large punya file size. Okay. The problem with partition, bila satu partition problem, you tak boleh nak settlekan untuk satu partition tu sahaja. You have to settle the whole hard disk. Faham tak? Konsep dia, perumpamaan dia seperti jikalau awak ada sebiji buah rumah yang ada 5 bilik. Okey, sebiji buah rumah ada 5 bilik. Satu biji bilik tu terbakar. Bila satu biji bilik tu terbakar, okey, terbakar tu maksudnya terbakar habislah semua dengan wiring dia semua habis semualah. So, bila awak nak repair, awak kena repair the whole house ke awak kena repair yang bilik tu sahaja. So, sistem dia bila jadi macam tu, awak kena repair the whole house. Sebab dia ada efek. Kebakaran tu menyebabkan yang dinding belakang bilik sebelah terbakar, dinding depan dia terbakar, wiring kena wiring bilik sebelah dan sebagainya. So you have to repair the whole house. Itu yang berlakunya dalam sistem partition. So bila satu partition tu problem, you guys nak settlekan tak boleh, you guys kena buat the whole hard disk lah. So bayangkan kalau you guys dah buat 4 partition, tiba-tiba partition selain tu ada you guys punya backup, masaklah kita time tu. Ya, Siti. Okay. So saya lebih prefer buat this kind of punya method lah. Maksudnya saya beli satu slot, satu hard disk, satu slot, satu hard disk. So jadi in case apa-apa jadi dengan saya punya satu hard disk tu, yang lain tu tak akan ada affected lah. Okay. So ini adalah yang saya boleh cerita dengan filing system kita lah. Okay. So you guys boleh abang-abang ni. Saya nak tunjuk yang dekat sini lah. So these are the wedding yang saya pernah shoot. Ini adalah kawan saya punya wedding. So apa yang saya buat adalah saya namakan dia punya wedding kat sini lah. Okay. So normally apa yang saya akan buat adalah saya akan tulis wedding dan saya akan tulis dia punya date wedding dia bila dan sebagainya lah. Okay. So bila masuk dalam ni barulah kita create lagi satu folder. Okay. So kalau awak tengok kat dalam folder, dalam saya punya folder wedding tu ada satu lagi folder. Okey, dalam folder ni ada apa yang kita buat adalah saya distributekan kepada 2 type of folder. Satu folder music, satu lagi adalah folder rushes. Okey, rushes tu apa? Hari tu saya dah explain dengan you guys.
Ada setengah orang panggil footage, ada setengah orang panggil rushes, ada setengah orang panggil video. Okay, it's upon to you guys nak guna macam mana. Tapi sebab saya guna rushes sebab dari film industri, dalam filem kita panggil benda tu sebagai rushes lah. Okay, so saya ada rushes dekat dalam tu. Dan saya buat satu lagi file, saya buat satu lagi folder yang di mana dalam folder tu saya letakkan sebagai music lah. So all music yang saya dapat semua saya store kat dalam tu. Sebab senang later on saya nak cari balik. Okay, later on saya nak cari balik. Okay, so bila dah dapat tu, dalam folder music, all the music yang saya akan pakai semua saya akan tapik ke dalam ni lah. Semua saya masuk ke dalam ni. Alright, okay, tak kisahlah music apa yang kita ambil. Alright, okay. And then kalau rushes ni pula, okay, sekarang ni saya buka yang saya punya rushes ni. Rushes ni adalah saya punya video lah. Okay, so dan ke semua video ni awak nak perasan tak dia punya ni pelik-pelik. Dia punya numbering dia. Sekejap saya bagi view list. Okey. Okey, perasan tak dia punya view list dia macam ni? Perasan. Okey. Okey. Setiap satu kamera akan menghasilkan different punya orang kata apa file name. Okey. So like say for example this one. This one dia akan menghasilkan this numbers yang macam mak ai kan. Okey. Selalu kita ada very short name kan, tapi this one ada very memang file ni memang dia punya numbers dia terlampau banyak. Okey. So terlampau banyak kita tak tahu apa sebenarnya dia nak cuba indicate dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok dia punya coding dia kod dia. Kalau perasan ni dia start dengan 0321 2021. Okey. So kita boleh beranggapan sebenarnya depan ni adalah tarikh sebab ada 2021. Okey. So 2021 diikut format American punya format lah. So American punya format yang di mana depan ni adalah bulan, tengah ni adalah hari dan hujung tu adalah dia punya tahun. So bulan 3, hari yang ke-21 tahun 2021. Dan lepas tu dia ada underscore, lepas tu barulah dia punya list of dia punya file, numbers lah. Okey. So kalau perasan, kalau ikutkan secara logik, dia punya sequence number dia mestilah sama hujung dia. 11424. Lepas tu sepatutnya 11425 betul? Tak, dia terus jump. 11454, 11463, 11470, 11483. Okey, kenapa dia ada different ni? Sebab berkemungkinan sistem kamera yang saya shoot untuk wedding ni adalah different dengan sistem kamera yang lain. Okey. So saya tunjuk example kalau sistem kamera yang lain. I think this one. No, this one is brushes. Okey. Okey, ini adalah sistem kamera daripada Sony. Ini Sony. Okay, very short numbers. Dan awak tengok dia ikut sequence. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ikutlah dia punya susunan dia. So, jadi kita tahu which one lah. Okay. So, lebih senang. That's why kita kena memahami dulu what kind of camera we are planning to use and then what kind of dia punya output ataupun dia punya tagging lah yang dia akan guna. So, kalau macam ni, yang ni saya shoot menggunakan iPhone. Alright, okay. So bila saya shoot menggunakan iPhone, saya tak tahu dia punya naming yang dia pakai ataupun nama yang dia pakai untuk file dia macam ni. Okay. So a bit problematic jugalah apabila saya shoot menggunakan iPhone pada ketika tu. Sebab this was the first time saya shoot menggunakan iPhone. And then ada a bit messy lah tentang dia punya filing system dia. Okay. So untuk memudahkan kita, jikalau kita ada different date, okay, in case kalau for example you have ada different date, you guys boleh create by date. Create by date adalah macam for example, I return back here, okay, you guys boleh create new folder and then you buat by day 1 and then ataupun you create another folder, you create by day 2, okay. So day 1, day 2, you tahu. Sebab saya tahu, tak silap saya hari tu si siapa ni? Sabrina cerita dengan saya, awak ada berapa hari syuting? Seminggu
Sabrina, seminggu. Saya pun tak ingat dah. Okay. Katalah for example ada seminggu lah. You ada seminggu. So maksudnya you have 7 day. 7 day untuk shooting dan sebagainya. So you should buat filing system macam ni. Day 1, day 2. Tak kisahlah scene dia macam mana pun. Buat day 1, day 2, day 3 kan. So bila dah day 1, dalam day 1 ni lah barulah you letak kat sini. Scene berapa? Scene 1 ke, scene 2 ke, scene 3 ke dan sebagainya. Alright, okay? Asal ni buat putus? Alright, sorry. Internet down tadi sikit. Okay, dengar. Dengar. Okay. Alright, okay. So you guys boleh susun dalam yang day 1, day 2 tu, you guys boleh susun scene 1, scene 2, scene 3 macam for example lah. Scene 1, scene 2, scene 3. It's upon to you guys lah cara you guys nak buat. Okay. So bila kita dah susun macam ni, kata for example ada day 1, day 2, day 3, okay. Kata for example scene, saya tulis sini scene 1. Katalah you guys tahu ini adalah scene 1. Okay, dan saya create another folder, saya letak sini adalah scene 3. Konolah scene 1 dengan scene 3. So, you dah tahu, you terus masukkan siap-siap. Masuk siap-siap, pam kita tahu, okay, day 1 saya shoot apa. Okay, day 2 saya shoot apa. Day 3 saya shoot apa. Okay. So, the best senang kita nak cari later on. Macam hari tu dulu saya pernah shoot filem, dia ambil 45 hari untuk shoot the whole film lah. Okay. So, bila shoot the whole film tu, so saya ada 45 folder. Sebab saya ada shoot gambar dan saya ada shoot video. So saya kena asingkan gambar dan video. Video adalah untuk behind the scene, gambar adalah untuk diorang punya references lah. Okay. So ada 45 folder dekat dalam tu. Okay. Sebab ada 45 hari. So shoot every day, masuk. Habis transfer. Jangan ada konsep yang macam, ada setengah saya perasan ada setengah studio dia suka tau macam they shoot hari ni dia tak transfer, dia tengok pada kamera okey cantik, lepas tu dia sambung esok punya shooting. Sebab dia kata tak apa, hari ni kita shoot satu scene je, satu shot je kita shoot tak apa, kita sambung esok. Okey, jangan amalkan macam tu. Kenapa? Bila you amal macam tu, mungkin you akan boleh lost track you guys punya footage. Always habis shooting that day, terus transfer. Habis shooting that day, terus transfer. Sebab kita tak tahu apa yang akan jadi pada memory card, apa yang akan jadi pada the next day, kita tak tahu. Always do backup. Sebab benda ni adalah, dia macam kata apa, dia jalan sekali je, once je, dia jalan sekali. So that's why you guys kena make sure management dan cara kita nak transfer tu, orang kata apa, proper lah. Kita ada kita punya own sistematik kita untuk transfer dan backup kita punya file. Ada satu lagi sistem diorang kenali sebagai apa ni, saya lupa nama dia punya terms je, tapi dia orang panggil kata apa, 3 backup hard disk. Okey, 3 backup hard disk. Okey, 3 backup hard disk ni selalunya digunakan oleh orang kata apa production yang memang betul-betul orang kata apa, yang betul-betul professional punya production lah. Okey, apa dia orang buat adalah dia orang dekat dalam dia orang punya komputer dia orang akan ada 3 hard disk backup. Okey, 3 hard disk backup. Okey, so bila masuk je job baru, dia orang akan dump semua footage tu dekat dalam main punya hard disk lah. Okey, so C drive sebab dia orang nak edit. Okey, so dia masuk kat C drive. Sebelum start edit tu, apa dia orang buat? The 2 next hard disk tu dia orang akan backup. 2 hard disk dia orang memang akan backup. Okey. So bayangkanlah kalau you guys shoot footage yang dia punya file size dia adalah 80 gig, 60 gig. So you guys nak kena buat backup 2 3, itu memang kau lah. That's why selalunya production besarnya adalah saya punya production sendiri pun kita memang akan buat backup. So apa benda yang kita orang shoot, yang baru ni, yang paling latest saya pun nak buat adalah saya buat iklan untuk UniKL RCMP. Okey, Royal Medical Perak lah, yang dekat Green Town Ipoh tu. Okey, UniKL tu.
Okey. Dia orang hire team saya untuk shoot dia orang punya iklan. So kita orang shoot 7 hari. 7 hari direct lah. Okey. 7 hari direct dan setiap hari memang kita orang habis transfer. So saya punya partner yang jadi editor habis shoot semua on the spot dekat scene bukan dekat balik rumah tu tak. Dekat scene tu dia memang terus transfer on the spot. Transfer dah habis transfer, dia dah buat backup, baru saya clearkan memory card. So sistem kita macam tu. Habis dia dah double check, okey confirm, baru saya ambil memory card, baru saya cleankan memory card, clean memory card. Okey. Pernah dulu sekali terjadi ketika saya shoot Awadania the movie. Memory card tu korup okey, memory card tu korup. Tapi nasib baik masa memory card tu korup, dia terjadi pada awal-awal saya tengah start shooting lah. Maksudnya awal nak start shooting tu memory card tu korup. Okey. So you bayangkanlah kalau saya dah shoot half a day, dah sampai half a day, tiba-tiba memory card tu korup. So pisang lah nak kena set up balik. Okey, tapi alhamdulillah. Dia isu dia kalau macam for example kalau kita pakai memory card apa benda pun, kita bukan kata apa kita beli memory card mahal. Saya tahu ada memory card mahal, macam for example kita ada SanDisk Extreme Pro, SanDisk Extreme, okay, something adalah, okay. Tapi kita tak boleh rely pada diorang punya capability yang mengatakan this memory card won't corrupt. Itu kita tak boleh percaya. Walaupun macam mana pun dia kata tidak akan corrupt, dia akan corrupt. Okay, corrupt because of apa? Sebab kita edit, kita delete, kita edit, kita delete, kita edit, kita delete. Itu memang satulah isu dia. Isu yang kedua dia apabila kita menggunakan memory card tu sampai satu tahap maksimum yang di mana dia dah overspeed dan dia terlampau panas. Bila dia terlampau panas, dia terjadi panas adalah sebab dia overspeed. Overspeed tu bermaksud jikalau dia punya read speed dia adalah, kata for example read speed dia adalah 100 meg per second, tapi kita punya file yang kita record adalah 4K yang memerlukan 120 meg per second, so dia dah over 20 meg setiap 1 second tu, itu akan menyebabkan memory card tu panas dan berkemungkinan dia akan boleh orang kata apa, corrupt lah. Okay, so that's why bila kita nak beli memory card dan kita nak shoot tu, kita kena make sure di memory card tu kita tu memang boleh fit dengan kita punya kamera punya capability. Sebab saya tahu ada setengah-setengah student dia intense tu gunakan memory card yang murah. Oh tak apalah, kita beli ni yang murah ni, yang warna hitam merah ni. You pun belilah hitam merah. Okey. Tapi sebenarnya itulah normal untuk kamera-kamera, orang kata apa, kamera-kamera compact biasa je, bukan yang untuk yang high speed punya. Okey. Sebab harga ni murah, apa RM40 boleh dapat 128 ataupun RM40 boleh dapat 32 gig something like that. Okey. Tapi bila naik yang mahal sikit, dia dah naik 100 you tak nak beli sebab mahal. Tapi sebenarnya bila kita bayar for mahal tu, sebenarnya kita bayar for dia punya quality dan speed. Okey. So far alhamdulillah semua memory card yang saya ada tak pernah satu pun corrupt. Alhamdulillah, sebab lepas jadi case tu, yang saya jadi case dulu tu, saya intend untuk menggunakan memory card SanDisk Extreme Pro. Tak silap saya lah, SanDisk Extreme Pro je. Ada tak? Okey, ada. Tak ada. Okey. Yang ni. Okey, selalunya orang akan beli yang ni. Betul? Nampak ke? Nampak, betul saya. Betul you guys akan beli yang ni, okey. So yang ni dia punya speed dia adalah, ini adalah 32 gig, okey. Dan kalau you guys perasan dia punya speed dia adalah 45 meg. 45 meg per second lah. Ini adalah dia punya read dia. Dia boleh store 45 meg per second, okey. So yang saya punya corrupt tu adalah this one lah. Okey. So lepas tu bila saya dah tahu ada problem, saya start beli yang ni. This one. Yang ni gold.
Okey, ini adalah Extreme Pro yang ni dia punya transfer rate dia adalah 150 megabyte per second. 150 So yang ni dia lebih laju dia punya transfer rate. Ni untuk 4K punya kamera lah. Kalau mana-mana 4K punya kamera, disuggest untuk beli yang this one. Yang ni lebih expensive sikit, tapi worth untuk gunalah. Okey. Ini kalau yang SD card, this one is SD card size ni. Alright, okey. Lepas tu saya ada juga perasan student suka pakai yang ni. Ada tak yang sebelum ni yang pernah shoot pakai yang ni? Ada. Okey, kenapa dia kata kalau kita beli yang ni dah beli masuk kamera je. Rugi. Kita beli yang ni. Yang ni kalau dah beli habis shooting, aku boleh ambil ni, aku boleh masuk dalam telefon. Betul. Sebab saiz yang ni kecil ni kan boleh masuk telefon. Boleh masuk telefon kan, yang kecil ni kan. Ni boleh masuk telefon ni. So kita dapat 2 in 1. Tapi sebenarnya dia tidak memahami sebenarnya how much is the speed this small memory card boleh achieve menggunakan this adapter. Okey. Ramai orang silap beli yang ni. Lepas tu bila shoot tiba balik, mana footage? Tak ada, rupanya dah korup. Because of apa? Because of dia punya transfer ini tak boleh support sebenarnya orang kata apa, a biggest punya kamera. Alright, okay. Ni kalau macam ni saya sarankan, if let's say if you take photo, I think it's okay lah. Tapi if you're planning to take video, I think it's not worth. Okay. And then there was another one. And this one is the grey and red. Tak silap saya. Itulah, this one. So this one is the red and red. Red and grey, okay. And then this one is the gold and red. Okay, so ada dua. So this one is 4K punya, and then this one is for 1080p. So if let's say you are planning to use for mobile phone, you guys boleh pakai ni lah. Kalau you guys nak use for digital camera, this one lah, the gold and the red. Okay. So be careful whenever kita choose kita punya memory card. Sangat-sangat crucial dan jangan rely pada adapter ni. Memang tidak boleh dipercayai langsung lah. Itu yang saya boleh bagi tahu. Memang tidak boleh dipercayai langsung. Okey. Soalan cepu mas. What is the largest size for SD card right now in the market? Siapa tahu? Apakah size SD card yang paling besar ada kat market sekarang ni? Kalau ada orang baru beli memory card kan, SD card. Apakah size yang paling besar sekarang kita boleh dapat kat market? Siapa tahu? Maybe 1 terabyte. Maybe 1 terabyte. Maybe 1 terabyte. Lain ada nak try? 512 gig. 512 gig. Alright. Okay, lagi? Ada nak try? Ada yang nak try? Right. Okay. So the largest SD card sekarang ni, SD card yang atas market adalah 1 terabyte. Tapi tak silap saya, hari tu saya ada baca artikel, dia orang dah produce 2 terabyte punya SD card. Okay, yang SD card besar tu, you guys dapat 2 terabyte. Dan saya terfikir, 1 terabyte pun macam mana kita nak transfer, dengan transfer rate dia, tapi dia dah boleh produce 2 terabyte. So what for is 2 terabyte? There was a kamera yang sekarang ni dah boleh shoot 8K, tahu 8K. Yang sekarang ni you duk kecoh-kecoh lah, shoot, kita boleh shoot 4K, kita boleh buat ni, shoot 4K kan? Yes, betul, memang boleh shoot 4K, okay? Tapi dah ada kamera yang dah boleh shoot 8K dan ada kamera dah boleh shoot 16K, 16K. Alright, okay? So with the largest file size, and then kita nak menggunakan ProRes ataupun high quality punya RAW untuk shoot video, so dia perlukan extra spaces lah. So bila perlukan extra spaces, dan dia kena ada extra punya large punya capacity memory. So bila ada capacity memory, tak silap saya memang dah ada. Nanti cuba try check tengok. Saya rasa ada itu saya nampak kat Shopee 1 terabyte, tapi saya lupa harga dia berapa. Dan kalau you perasan iPhone yang 13 ni pun kan ada 1 terabyte kan? Dah ada 1 terabyte. Itu adalah untuk ProRes punya file lah. So kalau nak tahu ProRes tu,
ProRes tu adalah file yang bila kita shoot raw. Macam kita shoot gambar, kita shoot raw. Kita tak shoot MP4, kita shoot raw. Bila kita shoot raw, kita akan dapat yang the highest quality lah. Okay? Alright, okay. So back to kita punya management kita. Okay? So once kita dah manage kita punya file, kita dah susun, lepas tu balik lepas kita susun, always ini adalah few tips, you guys boleh take note, okay? Always tengok balik footage. Every single of each footage tu always tengok balik. Review balik. Review balik. Ingat tak yang kita ada editing list tu? Shortlist, kita punya shortlist tu. Remember tak kita ada shortlist kan? You guys ada shortlist kan? Yang kita dah tanda. Budak konti tanda. Oh, ni okey, ni okey, ni okey kan? Dia maksudnya Ada. bila kita review tu tak adalah kita review semua. Tak, kita review yang shortlist tu sahaja. Apa yang ada dalam shortlist yang kata dah confirm ataupun KIV, okey? So kita tengok je balik footage tu. So you run down. Okey, buka, tengok balik you guys punya footage. Alright, okay. So tengok punya footage you. La illallah, la ilaha. So you tengok one by one lah. Yang mana you round down balik. Sebab kadang-kadang ada satu-satu footage tu yang di mana bila kita transfer menggunakan memory card pun dia akan ada glitch. Tahu glitching? Maksudnya depan dia macam ada start, lepas tu belakang dia okey. Ada pernah jadi tak dengan awak? Ataupun tengah-tengah main tiba-tiba belakang tu dia rosak, lepas tu hilang, dia hitam. Pernah jadi tak? Belum lagi lah. Pernah. Tak pernah lagi. Tak pernah lagi, sir. Oh, tadi Saidatul Syuhada kata pernah jadi. Okay. So maybe ada yang pernah encounter, okay, alhamdulillah ada pengalaman. Yang tak pernah encounter, you guys always be ready lah. Okay, sebab this kind of punya things yang memang kita tak boleh elakkan. It's not our fault actually. It's maybe the camera itself, maybe the memory itself, maybe computer you itself. Kita tak tahu. Kadang-kadang bila saya transfer, tiba-tiba ada satu footage, apa pasal footage ni blank? Dia hitam, tak boleh play. Okay, bila hitam tak boleh play, saya kena cari balik footage tu daripada original file, transfer balik. So always revise balik kita punya footage. Kita nak tahu maybe ada slot-slot yang orang kata apa? Yang orang kata apa? Yang hitam ataupun tersalah transfer ataupun masa kita transfer tu kita punya file tu kita corrupt dan sebagainya. You guys kena faham bila kita transfer kita punya file tu kita tak tahu how much the spaces and the speed yang dimakan untuk satu-satu transferring file tu. Alright, okay? Macam for example this one saya punya transferring file saya ni adalah this one 10 gig. 10 gig saya punya file size ni adalah untuk 46 file. Dalam ni ada 46 video dan total adalah 10 gig. Dia punya file size dia. Alright, okay. So you bayangkanlah ini baru satu hari je. Satu hari 10 gig. You bayangkan kalau you shoot 7 hari, you guys ada 70 gig punya file size. So you guys kena buat very orang kata apa proper punya management system lah whenever kita plan out kita punya file management tu. Okay? Right. So once you dah ada complete ni semua, barulah you do backup. Pergi return balik dekat atas, you guys punya compound, this one, create do backup, dan store lah dekat satu ni, satu sini, satu sini. Always ada backup kita boleh storing. Sekejap. Saya tunjuk ada tak lain yang saya ada buat by date. This one, no, this one is not by date. Aku adakan, this one is not by date. Okay, this one is, no, this one single lah. Ini single date saya shoot. Sebanyak saya dah ada kat dalam saya punya external hard disk lah. Saya punya yang saya check this one. Okay, this one tak ada. This one tak ada.
Okey, jap. Ini ada kot. Okey, macam ni. Okey, this yang trip saya pergi ke Pulau Redang. Okey, so saya pergi 3 hari. So saya susun dia by date. Okey, so date 17 hari bulan, dalam ni ada apa? All this footage and bla 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 lah. Okey, and then date 18, apa ada kat sini? Susun. Jadi saya tahu, okey, nak footage yang ada ni berapa hari bulan? Nak footage yang ni berapa hari bulan? 20 hari bulan. 20 hari bulan dekat sini. Oh, ke 20 hari bulan aku pergi mana? Okey, tahu kat sini. So, tahu dia punya date. 20 hari bulan dekat sini, dekat sini, dekat sini. So, senang bila kita nak reorganize, kita nak cari balik, kita akan tahu dapat dia punya file dia macam mana, macam mana. Alright? Okey? Itu cara kita nak susun file. Dia ikut terpulang. You guys nak pakai saya punya filing system boleh, you guys nak pakai your own, tapi make sure benda tu senang accessible. Kalau macam director cakap, okey, bagi saya tengok footage scene 3, dia kata saya nak scene 3. Okey, tengok balik pada you guys punya shooting list. Scene 3 shoot berapa hari bulan. So you bukalah 20 hari bulan, scene berapa. Buka balik kat situ. Senang kita nak cari balik. Alright, okey. The important of kita punya filing supaya kita tahu kita punya file dan kita tak miss locate kita punya file. Sebab ingat bila kita bermain dengan shooting ni dia once je. Dia buat sekali je. Dia takkan ada repeat. Sebab bila kita repeat, dia akan menyusahkan kita, dia akan makan masa kita, dia akan melibatkan kos yang besar apabila kita reshoot balik. Memang sangat-sangat. Ada yang sini tak yang sebelum ini pernah reshoot? Dah shoot. Tiba-tiba ada problem, pergi reshoot balik, buat balik setup balik. Ada. Cerita sikit. Seronok tak? Seronok tak seronok tu terpaksa jugalah. Terpaksa jugalah. Alright. Kena, okey. Pengalaman dia kenapa kena reshoot? Apa yang menyebabkan awak kena reshoot balik? Waktu tu footage hilang rasanya, tak silap. Kalau tak silap footage hilang, ada certain footage tu bila kita dah shoot, lepas tu waktu tu tengah terus on the way nak balik untuk first shooting tu lah. Terus on the way balik, so memang kita tak ada backup apa. Lepas tu yang sepatutnya save tu pun, orang yang sepatutnya save tu pun lepas balik tu memang terus buat hal masing-masing. Okey. Dia tak ada backup ke apa ke. Lepas tu bila kita nak kumpul balik untuk edit, tiba-tiba tengok footage yang hari last tu hilang. Try backup pun memang tak dapat. Tak ada backup apa sebab benda tu cuma ada dekat dalam kamera sahaja. Okey. Kamera tak tahu sama ada memory card dalam kamera tu yang problem ataupun kamera tu sendiri. Tapi rasanya memory card waktu tu. Lepas tu kena reshoot balik lah. Ke awak tak tekan rekod? Ke awak tak tekan rekod? Kan, tekan record. Tapi waktu scene waktu tu memang semua footage kat situ hilang. Oh ya ke? Ni. Saya ni biasalah alasan biasa ni. Dia tak boleh salahkan diri dia akan salah memory card sebab memory card tak boleh cakap. Cakaplah memory card tak boleh cakap kan? Mana ada saya rekod ni. Selalu macam tu lah. Saya faham situasi dia. Selalunya benda macam saya bagi tahu agak clear macam sekarang dia jadi pada Aimi. Okey. So isu pasal memory card tak boleh rekod tu memang akan terjadi. That's why bila habis shooting, you dah wrap untuk that day, buka footage, tengok balik clear sebelum balik kemudian tengok balik clear dah okey, barulah orang kata apa total wrap balik untuk hari tu. Jangan you dah habis shooting, okey cepat kita nak kejar masa ni nampak. Yalah aku nak pergi kedai makan ni, kata nak ni. Yelah awak shoot jauh kan, pergi jauh, pergi shoot kat Teping. Lepas tu shoot kat Teping pula, pergi shoot yang dekat apa tu Mak Jah. Cepatlah nanti Mak Jah tutup. Cepat kita shoot sikit je. Shoot habis. Oh settle. Okey settle. Masuk kamera semua dalam bag. Pergi kedai Mak Jah makan pumpang semua. Seronoklah tu. Habis tu. Okey. Baliklah nantilah kita kita jumpa nanti apa kerja aku transfer dulu kan. Balik rumah, sampai rumah dah malam mandi tidur besok pagi nak pergi kelas petang baru nak transfer file tak ada, pisang. Betul. Nak salahkan siapa tak boleh salahkan orang.
Oh, so kita salahkan memory card. Kalau kita salahkan memory card, tak ada siapa-siapa boleh blame. Alright, okay. Itu pengalaman. So, jadi bila pergi reshoot tu, banyaklah spend. Keluar balik lah. Buat balik lah A sampai Z. Yelah kena reshoot balik lah, tapi bukan semua kru yang join lah, cuma orang-orang yang cameraman, lepas tu runner, orang yang sepatutnya perlu ada je lah dengan project manager yang pergi. Waktu tu pergi Pangkor. Oh, masa nak kena reshoot tu Pangkor. Lepas tu awak dah balik sini balik. Lepas tu baru tahu footage tak ada. Lepas tu pergi balik. Ya. Wow. Memang tak gila kawi kan? Lagi seronok kan? Itulah waktu tu entah tak cukup bajet. Okey. Alright, okey. So itu pengalaman Aimi cerita pengalaman Aimi cerita yang di mana dia ada masalah hilang footage because of kita tak tahu. Ini kita bercerita berkaitan dengan technical. Technical is not a human error. Selalunya technical ni benda-benda yang kita tak boleh nak cater lah. So that's why benda ni kena settle down daripada awal. Sebelum kita nak pergi shooting, you guys kena prepare dulu awal-awal. Check, try dulu, tengok kamera. Bukan hari kata macam for example, esok nak pergi Pangkor, petang ni baru nak ambil kamera. Kamera mana weh? Aku baru nak ambil kamera. Malam nanti aku ambil kamera dekat budak ni. Malam ambil kamera. Bateri tak charge, kamera tak tengok, setting tak tahu, memory card tak tahu boleh pakai ke tak boleh pakai. Ambil pak masuk dalam bag sampai Pangkor. Tak apa, sampai Pangkor tu baru kita charge. Kita pun hari pertama bukan kita nak shoot, kita baru nak riki-riki kan. Hari pertama baru nak riki-riki. Pisang. Sampai Pangkor, buka tu tengok sensor ada fungus, lens ada fungus, memory card tak boleh read. Awak nak buat apa kalau dah sampai Pangkor? Kalau tu semua tak boleh pakai. Dah rugi kat situ. Alright, okay. So always be careful buat shooting ni. Jangan main-main Macam kita orang masa saya prep untuk shoot shoot iklan dengan Aznil, Datuk Aznil Haji Nawawi. Kita orang nak shoot iklan sehari tau. Sehari je dengan Datuk Aznil. Dia punya preparation tahu apa? Seminggu sebelum nak shoot dengan Datuk Aznil tu, kita orang dah prep. Kamera dah letak, okay, ni kamera ni. Dan setiap satu barang tu ada dia punya list item. Kotak ni barang ni sahaja. Kotak ni barang ni sahaja. Bag ni barang ni sahaja. Bag ni. So jadi kita orang takkan lupa. Tahu, okey dalam ni. Kalau tak cukup cari. Dia tak apalah nanti aku masuk sini lah. Tak apalah nanti aku masuk sini lah. Tak ada. Setiap satu tempat tu dalam satu bahagian dia memang ada dia punya bahagian dan barang. Kalau tak cukup, cari sampai cukup. Itu kita orang punya style. Sebab barang terlalu banyak, equipment terlalu banyak. Gimbal, lighting, kita punya kamera, lens, memory card, dia punya cleaning set semua. So kena susun betul-betul. Itu boleh masuk grip lagi, yang lain-lain lah. So kena susun betul-betul, ngam-ngam. Prep seminggu. Itu nak shoot untuk dia, bukan sebab pasal shoot Datuk Aznil. Sebab itu memang cara kita orang buat kerja. Memang kena prepare awal-awal. Prepare awal-awal supaya tak akan ada satu miss pun benda tu. Memang kena. Sebab bila waktu shooting, memang waktu ketika shooting tak boleh kalang kabut. Dia kena shoot dengan tenang, relax. Dia tak boleh macam cepatlah. Tak boleh. That's why kalau perasan bila nak shoot filem ke drama, dia akan mengambil masa sebulan, 2 bulan. Padahal episod tu tak sampai sejam pun. Tengok kan drama-drama Melayu. Suamiku pilot. Lagi apa? Yang baru ni drama TV Melayu saya kurang tengok. Tapi lah tengok drama-drama Melayu kan. Dia punya drama kan sejam. Tapi shoot je sebulan. Sebulan kadang-kadang 2 bulan. Ambil lama. Tapi drama sejam. Tapi itulah saya cakap, dia punya proses dia bukan okay, ready for take. Okay, camera running. Silent on the set. Silent. Action. Dia bukan setakat tu je. Dia nak tengok dia punya cinematography dia, nak tengok dia punya lighting set, nak tengok skrip, nak tengok dia punya continuity, nak tengok tu, nak tengok dia. Semua kena tengok. Itu belum cerita yang konti lari. Pakai baju lain, ni baju lain. Tangan ni keluar tangan kanan, sana keluar tangan kiri. Satu hal. So that's why kena relax, enjoy. Saya ingatlah
masa saya shoot Awan Dania dulu, memang serius lah. Satu hari fokus untuk satu scene ataupun 2 scene je. Satu hari satu scene dengan 2 scene je. Tapi setup dia melampau-lampau saya beritahu awak. Setup pada pagi, tengah hari baru shoot. Nak shoot petang, tengah hari dah setup. Nak shoot malam, petang pukul 4, pukul 5, kadang-kadang pukul 3 dah setup. Pasang lampu, tuntang. Ni kita nak shoot ke apa ni? Oh, ni apa? Apa ke nama director saya dulu tu? Rashid Shibir. Okey. Abang tanya, dulu kita panggil dia Abah lah. Abah kata kita shoot pukul 9 ke 10. Korang nak shoot 9.10, tapi korang set up pukul 3 petang. Biasa tu. 3 petang kau set up pukul nak shoot pukul 9.10. Itu cara diorang. Diorang prepare. Sebab bagi diorang, dan untuk tim teknikal lah, waktu ketika director dah sampai, dah tak ada masalah. Lampu tak boleh pasang lah, itulah tak ada. Semua kena perfect. Everything must be perfect. Bila director datang, director akan tengok framing semua okey, semua settle, cameraman okey, rolling. Dia cakap rolling, rolling lah. Nanti bila you guys kalau ada peluang, cuba you guys try masuk dalam industri, radio industry, then you guys akan tahu how tight is the schedule and how pressure-nya bila you berada dalam industri. Tapi sangat-sangat seronok. Sangat-sangat seronok. Dia pressure. Tapi sangat seronok. That's why kalau siapa yang berada dalam industri, saya beritahu, dia punya makan dia mengalahkan hotel. Memang serius mengalahkan hotel. You cakap lah, kita kalau kita kerja sendiri, hari tu yang masa pergi syuting, Sabrina dengan Aisyah satu tim makanan macam mana? Prepare? Roti gardenia, air mineral ke makan sendiri? Tak adalah. Saya tak handle bahagian catering. Okey, siapa? Tak, kalau tak Tapi waktu syuting hari tu, diorang dah memang dah sediakan bajet untuk ambil catering. Okey, so catering tu cover untuk apa? 5 hari tu lah? Kalau hari yang syuting memang ada catering lah. Tapi kalau contohnya syuting tu half day, biasa tengah hari macam tu makan. Tapi after habis syuting sendiri lah. Okey, catering tu prepare makan apa? Pagi, petang, siang, malam? Pagi petang ke? Kalau sampai malam ada yang sampai malam ada juga. So maksudnya 3 kali sehari lah? So sedap tak? Dah 88 pada macam tu semua sedap sir. Sebab majoriti cakap tak nak makanan yang tak sedap. So saya suruh bahagian catering cari makanan yang sedap-sedap lah. Okey. Okay. So sama juga masa saya syuting tu, makanan dia saya bagi tahu hotel punya level. Hari ni pagi sebelum sampai makan dulu. Sebelum syuting makan dulu. Habis syuting makan dulu. Lepas tu petang kan makan lagi. Sebelum balik makan. Itulah hari-hari. Memang saya kata lepas tu makanan dia memang you guys tak payah cakap lah. Lepas tu dia orang siap, ada dia orang buka lah kedai, bukan kedai, macam gerai lah. Gerai tepi ni untuk bancu air. Siapa nak ambil lah. Order lah. Nak air apa? Milo tarik mana? Memang ada. Diorang panggil, ada diorang hire orang untuk buka gerai. So buka lah gerai tepi tu. Dia masak lah air, buat air. Tapi makanan orang lain lah. Ada gerai tu. Memang ada. Itu memang kita orang. Tapi makanan memang heaven saya beritahu. Memang heaven. Itu sebab diorang bila buat filem ke drama ni, dia bukan boleh rushing-rushing. Dia kena relax. So ada setengah student dia tak memahami benda ni. Okay? You guys memahami, buat filem ni senang je. Alah, kita ambil kamera, kita shoot sikit. Lepas tu kita combine lah. Kau ingat apa? TikTok. Kalau TikTok boleh lah. Shoot sikit. Lepas tu dah jadi video, bubur teks. Jadilah video TikTok awak kan. Dia filem lain. Filem dia ada cinematography, dia ada visual communication dia. Dia ada dia punya lighting, arts of dia punya message delivering dia. Okey, itu belum cerita suruh budak prop sediakan barang lagi. Okey. Banyaklah benda nak kena cater Right, okey. Back to kita punya filing system. So these are the filing system. Okey, saya tunjuk awak this thing kejap So once kita dah buat kita punya filing system, Adobe, saya buka Adobe ni.
Adobe Premiere. Saya tunjuk macam mana benda tu akan efek dalam kita punya Adobe Premiere. Premiere. Semua ada install Adobe Premiere tak? Ada kan? Ada. Alright, cantik. Ada sir. Kita guna je apa-apa software yang ada. Nanti saya akan ajar awak lah supaya memudahkan awak punya ni lah. Alright, okay? So, awak tak boleh nampak saya punya sequence sekarang ni. So, saya create new project. So, saya buat untitled just for simpan. Alright, okay. Alright, okay. Mana saya punya ni? Okey, kat sini. Asal internet putus ah? Alright, okey. Alright. So sekarang ni saya tunjuk saya punya screen. Windows. Okey, boleh nampak tak? Boleh nampak? Nampak. Okey, ni saya punya Premiere lah. Okey. So Premiere saya buka saya punya new project. So dekat sebelah bawah ni, belah kiri ni awak nampak ada new project untitled. So tak ada kat situ. So apa yang saya buat sekarang ni, saya nak import saya punya file. Okey. So jadi saya akan import file yang saya tadi ni yang saya tengok. Okey, yang saya punya redang trip ni lah. Okey. So apa saya buat? Saya right click kat sini. Saya import. Pergi kat sini. Okey, saya just klik pada redang. Okey, redang trip ni. Okey. Dan saya tekan open. Patutnya dia boleh import file. Okey, sorry. Bukan search bin. Okey, jap. Okey, saya import saya punya folder. So saya cari dekat sini, saya pergi kat redang trip, open. So saya ada ni, file name. Jap, sepatutnya boleh import folder. Tak silap saya. Sekejap saya cuba betulkan balik. I think we can import folder. Sekejap import recent file. Okey, kalau saya drop kat sini, is it possible? Okey, jap, dia tengah. Ini saya drop saya drop folder. Saya drop folder dekat dalam ni. Sepatutnya dia boleh import folder. Sebab dalam Final Cut Pro, saya boleh import folder. Maksudnya saya dah buat susun folder saya siap dekat dalam kita punya, yang tadi tu yang kita punya filing system. So saya import folder. Jadi dia tak payah buat 2-3 kali folder. Maksudnya dalam ni pun saya tak payah buat folder. Jadi folder yang dia akan read dalam ni sama dengan folder saya yang ada dekat dalam saya punya file saya lah, yang saya dah save saya punya file tu. Alright, okay. So ada kat situ. So dia tak payah ni. Kita tengok ni, boleh ke tak boleh. Sekejap Okay, right. Okay, so ada yang failure lah ni. Ini failure ni because filing yang dia tak support lah Lightroom dan juga sebagainya. Saya open. Okay, so nampak tak dekat saya punya ni? Nampak tak dekat saya punya yang ni, project ni?
Nampak sir. Nampak. So, dia ada folder saya, redang trip. Bila saya tekan dia mesti akan ada lagi folder lain. Betul nampak? 17 hari bulan, 18 hari bulan, 20 hari bulan. So, bila buka ni adalah saya punya file dia. So, dia dah buat kita punya folding siap-siap. Bila dia buat folding siap-siap, jadi kita tahu, okey, 17 hari bulan ni sebab dia sama dengan sini. Yang kita punya folder asal tu. Jadi kita dah susun siap-siap, kita just import masuk, dia akan import sebagai folder. So, dia tak payah kita nak buat folder siap-siap dan sebagainya. Terus ada kat sini. So kita tahu, okey, kita nak mula edit menggunakan 17 hari bulan punya folder. Cari 17 hari bulan punya folder. Okey, ambil perang. Tengok ni JPEG ni adalah semua gambar lah. So bawah ni MP4 ni barulah masuk kita punya video. So dia dah differentiate siap-siap. Gambar dia punya color code dia adalah warna pink. Video color code dia warna biru untuk membezakan antara yang tu dengan kita punya file system kita. So you guys tahu, nampak dia dah ada bagi dah tahu kita punya frame rate berapa dan sebagainya lah. Right. So this one saya shoot menggunakan GoPro. Alright, okay. So you guys boleh playback lah. Right. Try lah pergi sini, seronok ni. Tasik Kenyir. Jalan yang memang tak ada orang You guys can see lah, tu Tasik Kenyir tu. Right, okay. So dah dapat susun siap-siap tu. Okay, saya tahu, okay, saya nak ambil ni. Okay, ambil footage ni. Ambil ni, drop terus dekat kita punya sequence. Okay, so akan dapat kita punya sequence. Okay, tu, oh lepas ni aku pergi mana? Oh, lepas ni aku terus pergi Terengganu, 18 hari bulan. Pergi 18 hari bulan. So set cari kat Terengganu. Terengganu you pergi, you guys ambil apa? Kita for example this one. Okay. Ambil ni, drop kat sini. Pap, kita tahu. Okay, lepas tu lagi apa? Pergi mana? Terengganu lagi. Oh, okay, tengok kat sini. Okay, kita pergi sini. Oh, ni tak. This one. Okey, kita ambil ni. Oh, ni. This one. Okey, dah jadi saya punya ni. Okey, tahu. Oh, ni mula-mula perjalanan. Lepas tu, okey, dah sampai Terengganu. Naik boat. Lepas tu sampai Terengganu. Okey, apa? Pergi tengok penyu. Right, okey. So, you will get you guys penyusunan tu cantik lah. You guys tahu dan sebagainya. Dah tahu you guys punya flow tu macam mana nak buat. Susun. Ni cara kita nak ni. Sorry, ni dekat saya punya Lumia 3. Sorry. Saya tukar jap. Nanti you confuse. Workspace. Kita pergi dekat edit. Sorry. Okay, macam ni. So source, kita tahu. So edit kat sini. So you tahulah, oh ni kat sini, ni kat sini. Oh ni kat sini, ni kat sini. So dia agak lagging sebab saya tengah screen capture dan dalam masa sama saya tengah buka file 4K. Ini semua shoot 4K 60 frame per second. So dia akan tu lah. So dah dapat tu, senanglah you dah nak cari balik. Oh, okey kat mana kita punya filing system. Oh kat sini dan sebagainya. So dapat senang dia susun. Kenapa saya nak susun? Sekarang ni kalau kita tengok pada kita punya ni, nampak tak kita punya di nombor-nombor kod ni kita pening, kita tak tahu. Bila kita ada filing system, kita akan senang nak susun dan sebagainya. Barulah kita tahu macam mana penyusunan kita nak susun kita punya footage. Alright, okey, boleh? Boleh faham? Faham. Alright, okey. So ini sikit saja untuk minggu ni saya terangkan kepada anda. Alright, okay. So apa yang saya nak you guys buat next, nanti you guys cuba tengok mana-mana footage yang ada. Saya tahu lah ada yang sebelum-sebelum memang dia dah lagging ni. Okay, saya tutup lagging kau ni sebab dia tengah buat dia record saya punya screen besar ni. Okay, sorry. Okay, maybe ada yang sebelum-sebelum ni apa saya nak you guys buat lepas ni sebelum-sebelum ni ada yang memang dah pernah shoot, memang ada file yang sebelum ni lah. Okay, file yang sebelum ni. Apa saya nak you guys buat? Cuba reorganize balik you guys punya file. Reorganize balik, cuba buat yang macam saya beritahu yang apa tadi, yang day 1, day 2, day 3 ataupun scene 1, scene 2, scene 3 tadi. Lepas tu buka you guys punya Adobe Premiere, cuba drag yang you guys punya main folder tu masuk. Tengok dia boleh ke tak boleh. Itu saya nak you guys try dulu supaya nanti the next time bila saya nak minta you guys shooting,
dan you guys akan tahu yang mana kita nak reorganize. Dia tak semestinya shooting saja. Whenever kita gunakan After Effects, tambah lagi kalau you guys ada tambah effect, itu lagi penting. Sebab nak tahu elemen 1, elemen 2, elemen 3 apa-apa penyusunan senang kita nak cari. Okay? Saya minta you guys tu dulu. Dan dalam masa yang sama juga, insya-Allah minggu depan saya akan start ajar you macam mana kita nak start plan out kita punya editing list. Editing list tu apa nak kena edit dulu, apa nak kena edit kemudian, apa. Benda tu lah. Editing list lah. Ya, saya Datul. Tak, sorry sir. Okay. Okay, right. Okay. So editing list semua tu lah. So you guys try out dulu. Lepas tu buka you guys punya Adobe Premiere, try to tarik dia punya. Tadi saya nak try import, tak boleh, dia tak boleh dia import satu file. Cuba you ambil file tu, you drag je masuk. Letak kat project, tengok dia keluar tak. Kalau keluar macam tu, the next time dia lebih much more faster untuk kita nak buat. InsyaAllah minggu depan saya nak buat. So setakat ni saja untuk kelas kita hari ni. Sebab lepas ni saya ada meeting nak kena attend. So you ada balance another 1 hour. So another 1 hours ni saya nak minta you guys cuba try out apa yang saya dah ajar tadi. Buat folder, just buat simple folder. Letak je satu video ke 2 video dalam setiap satu folder tu. And then buka you guys punya Adobe Premiere ke ataupun you guys punya software-software lain, tengok. Boleh drag masuk the whole folder dah siap susun ke tak? Kalau ikutkan Biologic, sekarang ni much of the punya software tu dah memang boleh terus import lah folder. Jadi tak payah kita reorganize balik dalam kita punya software. Kalau once sudah okey semua, lepas tu you nampaklah penyusunan dia lebih teratur. Senang kita nak edit dan senang kita nak cari balik kita punya file. Alright, okay. So far ada soalan tak? So far okay sir. Kalau tak faham. So good. Alright, okay. Kalau ada tak faham ke apa dia boleh tanya dengan saya. Sebab benda ni basically is technical lah. Dia tak boleh saya nak bagi you one manuscript. Oh, you follow the manuscript, tak ada. There's nothing such a manuscript yang mengatakan. You guys boleh dapat guardians yang boleh menunjukkan you this kind of punya flow. Tapi bila you jumpa another guardians akan ajar dia punya workflow pula, akan membezakan. Cuma yang saya boleh bagi tahu secara basically macam inilah kita buat flow kita buat, tapi you manage lah you guys punya own file. Macam mana kita nak propose supaya nanti bila masuk, sebab different. Maybe saya punya software akan different dengan you guys punya software guna. Saya akan menggunakan Adobe Premiere. Dalam masa sama saya menggunakan Final Cut Pro. Dalam masa sama saya menggunakan Filmora. Dalam masa sama saya menggunakan VN. So a multiple type of software yang saya guna. So jadi setiap satu software tu akan memainkan different type of konsep yang nak kena apply. So kena tengok which one yang proper. Macam for example, whenever bila saya nak do a very large high end punya editing, saya akan pakai Adobe Premiere. Tapi kalau saya nak do a very light, simple and fast cut punya editing, saya akan guna Filmora. Tengok which one is yang mana you guys proper, yang guys senang untuk pakai. Alright, okay? So saya dah tinggalkan link untuk kita punya attendance dekat you guys punya komen punya bahagian tu. So boleh ambil attendance, dan kalau tak ada apa-apa soalan, saya tinggalkan you guys. So kalau ada soalan, you guys boleh tanya saya dekat Google Classroom, insya-Allah saya akan cuba jawab lah berkaitan dengan ni. Alright, okay? Dan itu saya sudahi kelas kita dengan bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sir. Thank you. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Terima kasih, sir. Sama. Jangan lupa tulis buat attendance